Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, ruang, memanjangkan umur, masih lagi dapat sama-sama kita berada pada hari ini, dapat sama-sama kita masih lagi meneruskan kehidupan kita pada hari ini, menggunakan sisa-sisa umur kehidupan kita untuk kita tekad nak usahakan agar jadi manusia yang istiqamah melakukan kebaikan. Istiqamah cukup sinonim. Istiqamah ni akan sinonim dengan kebaikan. Maka kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang istiqamah melakukan segala amal-amal soleh yang insya-Allah melayakkan kita dapat rahmat-Nya sekaligus untuk mengecapi nikmat syurga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sambungan tajuk kecil dalam kitab Jadid Hayatak, dalam kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali ini disebutkan kepada kita hebatnya manfaat seorang Muslim. Ini kita nak ambil siri yang kedua ni untuk kita buat sedikit sambungan sambil-sambil kita melihat ada beberapa tajuk kecil lagi untuk kita habiskan, sebab masih lagi berkisar tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahagiakan orang lain maka kita akan bahagia. Masya-Allah. Bahagiakan manusia lain, bahagiakan makhluk lain, kebahagiaan pada kita akan kecapi. Ini sebab itu ada tajuk-tajuk kecil hebatnya manfaat seorang Muslim yang bila melakukan kebaikan. Ingat lagi kita bahaskan pada minggu yang lalu, sekiranya hatinya dipenuhi dengan sifat cinta, maka mudah untuk dia melakukan kebaikan kepada manusia lain, mudah untuk dia menganggap tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Semua ini dibahaskan pada pertemuan kita yang lalu. Jadi insya-Allah mari sama-sama pada malam ini juga kita nak melihat satu dua perkara lagi sambungan. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di atas muka bumi ini dijadikan satu semangat untuk kita nak teruskan lagi, sebab keuntungan bagi manusia yang beriman pastinya melakukan kebaikan di atas muka bumi ini tidak pernah akan rugi. Tidak pernah akan rugi, tidak pernah akan sia-sia setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah. Ini dirakamkan dalam Quran, diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berita gembira manusia yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, maka akan ada ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini disebutkan kepada kita, tetapi seorang egois boleh merosakkan masyarakat. Ini kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Kalau manusia ada perasaan ego dalam dirinya, pentingkan dirinya, ini menyebabkan dia akan merosakkan masyarakat dalam kehidupan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Kita lihat apa yang diberkatakan. Latihan yang lama diperlukan untuk memurnikan perbuatan daripada semua kecacatan yang merosakkannya, seperti sikap riak dan angkuh. Ini kita nak perhalusi diri kita ni. Kalau kita dah semangat buat kerja-kerja kebaikan, kalau kita dah tahu dah manfaat jadi hebatnya manusia yang bernama Muslim ini, maka kita nak sempang, nak buang perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Sifat riak, sifat angkuh, sifat sombong, yang cukup mudah kita faham dengan perkara memandang remeh manusia lain, menganggap kita lebih hebat daripada manusia lain, memandang enteng, memandang kecil manusia lain berbanding dengan kelebihan yang kita ada. Ini perbuatan sebegini
merosakkan kita sebenarnya. Okey. Perjuangan dan kerja keras diperlukan untuk membersihkan hati daripada pelbagai cacat dan kotoran kerana egoisme dan sikap mementingkan diri sendiri telah berakar kuat dalam hati. Kalau ada perasaan-perasaan sebegini, saya ingat bila diberikan pesanan oleh para guru kita untuk kita melakukan kebaikan ini bukan untuk manusia lain. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bukanlah berkisar seolah-olah kita nak mengangkat diri kita. Tidak sekali-kali. Kita buat kerja-kerja baik, kita tolong bantu orang, kita tolong ini, kita tolong itu, kita mungkin berkongsi ilmu dan sebagainya. Tidak sekali-kali untuk mengangkat diri, menjadikan diri kita sombong, angkuh, takabur, memandang manusia lain remeh dan sebagainya. Tidak. Tetapi perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan ini sebab keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ajak lagi, ramai lagi sahabat handai kita, masyarakat kita untuk turut merasai ada izzah, ada kehebatan sebagai seorang Muslim. Maka kita akan gembira melakukan kebaikan-kebaikan sebab kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Singkir, ini perjuangan kita bersama. Perjuangan untuk menyingkirkan sifat pentingkan diri sendiri. Sifat merasakan kita nak bolot ke semuanya. Tuan-tuan, kita berada di musim-musim pandemik, musim Covid ni. Ada sahabat andai kita, ada jiran tetangga kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Taala di sudut ekonominya, di sudut punca pekerjaannya. Jadi bagaimana sifat kita? Yang kita ada lebihan harta, kita ada sedikit kekuatan di sudut ekonomi, bagaimana sikap kita untuk saling merasai, saling membantu. Ini dirakamkan banyak dalam Quran tentang kehebatan manusia-manusia yang beriman kepada janji Allah, maka untuk saling berkongsi dan sebagainya. Kata Syekh lagi, kita tidak salah dengan mengamati perilaku manusia apabila menganggap egoisme ini dan bukan cinta dunia ini yang sering menjadi penyebab kerosakan atau kehancuran seseorang dan masyarakat. Boleh kita katakan perasaan-perasaan ini seperti perasaan yang tidak zuhud. Apa maksud zuhud? Ini dirakamkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati tentang sifat zuhud yang perlu ditanam dalam diri manusia. Zuhud bukanlah bererti meninggalkan dunia, tetapi bagaimana zuhud itu memakmurkan dunia ini untuk kesenangan akhirat. Allahu Akbar. Tuan-tuan ambil ayat ni tuan-tuan. Kita nak jadi manusia yang zuhud. Apa maksud zuhud? Zuhud memakmurkan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, memakmurkan nikmat yang Allah berikan pada tempat kita ini untuk kesenangan akhirat kita. Memakmurkan dengan arti apa? Menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kesenangan kita di akhirat kelak. Maka kita akan jadi manusia yang zuhud. Ini Syekh Abdul Qadir Mandili sebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati, itu ada bezanya zuhud dan juga fakir. Zuhud ada bezanya, zuhud dan fakir. Orang yang zuhud bukanlah orang yang tidak mempunyai harta seolah-olah manusia yang fakir, tidak. Tapi orang yang zuhud ni saat diberikan apa jua nikmat harta benda padanya, maka dia menggunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti. Saya jawab Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat-sahabat yang berkongsi, yang tag kawan-kawan dan sebagainya. Dah lama sebenarnya kita sebut pada sahabat-sahabat sekalian, seandainya ada persoalan, ada apa-apa yang boleh kita bincangkan, kalau nak bertanya dan sebagainya, saya berikan ruang tuan-tuan dan puan untuk kita boleh saja berinteraksi di ruangan chat, di ruangan kita ni, di ruangan komen ni, boleh tuliskan soalan. Seandainya mampu untuk saya menjawab, insya-Allah kita cuba untuk menjawab. Seandainya tidak mampu, maka insya-Allah akan ada para asatizah lain yang akan kita mohon bantuan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, sebab kitab kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar, hampir kita tidak percaya dah sampai ke muka surat 330 dah. Maksudnya dah 330 helaian kita baca bersama setiap hari Jumaat. Allahu Akbar. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah nilai setiap bacaan kita ini menjadi amal soleh di sisinya. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara pada ini, sambungan hebatnya seorang Muslim ni nak singkir sifat pentingkan diri sendiri dalam diri. Nak pentingkan diri sendiri, ego, riak, sombong, angkuh. Okey. Kekacauan sosial yang kita alami sebenarnya bersumber daripada tabiat melekat dalam diri manusia ini, hilangnya kebiasaan tolong-menolong, sedikit sekali kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, serta sedikit sekali perhatian pada negara yang menjadi tempat kita hidup, juga terhadap umat yang menjadi wadah kita
dan risalah tempat kita bergantung. Semuanya menandakan lemahnya keyakinan dan semakin kuatnya kemunafikan. Allah. Lihat Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita. Kadang-kala tanpa kita sedari, ujian-ujian yang melanda kehidupan kita menyebabkan kita rasa kita je nak survive. Tanpa kita memikirkan sebenarnya Islam menitik beratkan sifat tolong-menolong. Ini juga sahabat-sahabat yang tuan-tuan Allah. Ini juga disebutkan tentang bagaimana kalau dalam bahasa pandemik ni disebutkan tentang frontliner dan community sebagai frontliner. Oh, Masya Allah. Community sebagai frontliner. Kadang-kadang kita kata yang bekerja di hospital, yang jaga kesesakan lalu lintas, yang menjaga sekatan jalan raya, itu frontliner. Ya. Tetapi tanpa kita sedari, community ataupun masyarakat juga merupakan frontliner dalam memerangi wabak ini. Kita bersama. Sebab semua daripada kita ada fungsi masing-masing. Ini yang dirakamkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Supaya merasai bahawa kita ada izzah, kehebatan untuk kita berfungsi yang akhirnya melayakkan kita dapat redha rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Kita mungkin ibu, kita mungkin suri rumah, kita mungkin orang pencen, kita mungkin yang bertugas di pejabat-pejabat, kita mungkin guru-guru yang bertugas di rumah dan sebagainya. Kita mungkin ibu yang mendidik anak-anak, kita mungkin ayah yang menjaga keluarga dan sebagainya. Kita mungkin ketua kampung, kita mungkin ketua masyarakat. Semua kita ada fungsi masing-masing bagi memastikan kelangsungan untuk kita melawan wabak ini dengan baik. Akhirnya, sikap-sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri ini ditanam. Dan Alhamdulillah, saya yakin dan percaya, kita di Malaysia ni cukup Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keprihatinan terhadap jiran tetangga kita, keprihatinan terhadap masyarakat kita, Alhamdulillah. Contoh yang mudah tuan-tuan, seandainya ada kemalangan jalan raya berlaku, maka kalian lihat begitu prihatinnya masyarakat kita, Masya Allah. Akhirnya satu kenderaan aksiden, seberang sana pun jam juga. Masya Allah. Kan? Itu sebagai contoh mudah. Akhirnya sebab apa? Keprihatinan. Ustaz tu nak tengok itu bukan apa dan sebagainya. Tapi ambil langkah ataupun ambil pendekatan yang baik. Masih lagi ada yang hentikan kereta untuk membantu. Bukan sekadar untuk yang merakam dan sebagainya. Cuba kalau perkara-perkara yang tak baik tu kita cuba ubah. Tapi nak tunjukkan masih lagi ada jiran yang susah kita bantu, ada masyarakat yang memerlukan bantuan tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya, kita saling membantu. Ini juga dirakamkan hebatnya orang Muslim, orang Islam itu saat kita membuang keegoan kita untuk pentingkan diri sendiri, ya akhirnya kita mula seolah-olah merakyat hidupnya, membantu manusia lain dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang yang menarik diri daripada perang Uhud sebagai orang yang selalu memiliki penyakit egoism, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil ananiyah. Ana saja. Ananiyah dalam diri mereka. Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Surah Ali Imran ayat 154. Segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangka jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah. Syekh Muhammad Al-Ghazali sebutkan kepada kita, mereka itulah orang yang mengkagumi diri sendiri dan hanya takjub atas pendapat diri sendiri sahaja. Apabila pendapat mereka ditentang, mereka langsung berteriak protes dan mengkritik. Di antara mereka ada yang mengeluarkan pendapatnya berdasarkan keuntungan yang boleh diperolehinya. Apabila tangannya sudah penuh, dia berteriak memuji-muji. Namun ketika dirinya lupa atau dilupakan, dia protes mencari-cari alasan dan mencari ruang untuk menyerang orang lain. Allahu Akbar. Kadang-kadang tanpa kita sedari, sifat-sifat ini melekat dalam diri kita. Waktu kita diberikan sesuatu imbuhan dan sebagainya, kita memberikan layanan yang terbaik. Saat kita tidak diberikan layanan yang sepatutnya, kenapa kita seolah-olah memboikot diri kita, tidak melakukan kebaikan yang berterusan? Seolah-olah kita rasakan bahawa peluang untuk membuat kebaikan itu tidak ada lagi, sebab tidak ada imbuhan daripada manusia, makhluk lain. Sedangkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah masih lagi ada peluang untuk melakukan kebaikan, maka silakan buat kebaikan sehabis banyak. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembahagian sedekah, zakat. Jika mereka diberi bahagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bahagian, tiba-tiba mereka marah. Allah rakamkan dalam surah Taubah ayat 58. Ramai orang hidup dalam lingkungan kemahuan tertentu mereka. Ramai di kalangan kita hanya hidup untuk memenuhi keperluan peribadi semata-mata.
Ini tuan-tuan, kita nak singkirkan malam ni. Sikap pentingkan diri sendiri je. Aku je yang nak kaya, rumah aku je nak besar, kereta aku yang kena yang paling cantik, tanpa kita memikirkan mungkin perbuatan-perbuatan kita menyakiti hati jiran tetangga dan sebagainya. Selalu saya kempen di sini dan di mana-mana saya sebut, kalau kita ada kenderaan, jangan kita halang kenderaan kita, jangan menjadikan kenderaan kita menghalang rumah orang lain dan sebagainya. Kalau kita ada, ini sifat kejiranan, kalau kita ada haiwan peliharaan, kucing dan sebagainya, jangan sampai menyakiti hati jiran tetangga. Kita mungkin boleh minta maaf pada jiran kita, mungkin kucing kita panjat kereta jiran kita, mungkin kucing kita buang najis di depan rumahnya. Masya Allah. Kita takut seandainya perkara-perkara yang mudah sebegini mengundang ketidakharmonian dalam masyarakat. Jadi sifat-sifat pentingkan diri sendiri inilah yang kita nak cuba singkirkan dalam diri kita. Yang kita hidup bermasyarakat, ya boleh, kita tak ada masalah. Kita nak membela haiwan, kita nak ada kenderaan, kita nak ada rumah besar, kita nak tanam pokok dan sebagainya. Tapi inilah waktunya untuk mewujudkan keharmonian, saling bertegur sapa. Tuan-tuan, bukankah dalam Nabi SAW menyebut dalam hadis, hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim itu yang ada 6 sifat tu. Dimulakan dengan bila engkau bertemu dengannya maka berikanlah salam. Allahu Akbar. Ni sikap kejiranan kita. Yang akhirnya Alhamdulillah, antara hikmah datangnya COVID, antara hikmah kebaikannya apa? Kita mungkin dah bertegur sapa dengan jiran kita. Yang mungkin kita lihat ada ambulan datang rumah jiran kita, nampak ada bendera putih di sebelah rumah kita, di kejiranan kita. Grup WhatsApp kita mula melihat siapa yang kuarantin untuk kita bantu. Ini antara hikmah kebaikan di sebalik pandemik. Jadi inilah yang dirakamkan dalam Quran sebenarnya, untuk kita singkirkan sikap pentingkan diri sendiri, ego, rasa diri aku yang paling betul, aku dah pengalaman lama dah kat sini. Seolah-olah inilah yang perlu kita singkirkan. Tuan-tuan, kalau ambil di bahagian yang kecil, mungkin seolah-olah kita ketua keluarga, ayah-ayah yang mempunyai anak. Bagaimana sikap kita? Adakah sikap kita untuk mendengar pendapat anak kita? Atau kita hanya mengatakan bahawa kau jangan seolah-olah nak melanggar peraturan. Tempat ini tempat aku dah lama makan garam dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Parenting kita. Sikap untuk kita saling bertolak ansur, bertoleransi dalam keluarga, yang akhirnya menyebabkan daripada diri sendiri, keluarga, masyarakat, ini semua memainkan peranan yang penting. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang hidup dalam lingkungan kemahuan tertentu mereka. Apabila memerlukan sesuatu, mereka akan berusaha keras mendapatkannya. Ini biasa. Bila kita nakkan sesuatu, kita akan berusaha mendapatkannya. Mereka akan terus berusaha mengejar keinginan ini, atau lebih tepatnya, mengejar apa pun yang mereka anggap milik mereka sehingga titik yang terakhir. Apabila sudah berhasil mendapatkannya, mereka malah meminta lebih dan melampaui batas. Sikap manusia yang perlu kita perhatikan. Boleh tak kita nak mencari rezeki? Boleh tak kita nak mendapatkan apa yang kita inginkan? Silakan. Tapi Islam letakkan garisan. Jangan sampai kita menolak perkara-perkara syariat ini. Sanggup untuk mengkhianati orang, sanggup untuk menzalimi orang, sanggup untuk ambil riba dan sebagainya, memberi rasuah dan sebagainya, demi untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Ini salah. Ini sikap pentingkan diri sendiri ni. Yang terlampau nakkan sesuatu yang kita ingini, kita terpaksa pijak orang, kita pijak orang. Kita terpaksa zalimi orang, kita zalimi orang. Dan di zaman 2021 ini masih lagi ada yang sanggup menggunakan bomoh dan sebagainya untuk menghantar sihir dan sebagainya untuk dia dapatkan posisi apa yang dia nak. Allah wa'yazubillah, sifat-sifat sebegini. Namun ketika mereka diharuskan mengerjakan sesuatu, mereka pura-pura tidak tahu dan lupa. Sangat jarang mereka mengingatinya, kecuali mereka dituntut dan didesak untuk segera mengerjakannya. Apabila mereka sudah mengerjakannya, hasilnya jauh daripada sempurna. Inilah salah satu bentuk keakuan yang dapat membinasa. Quran menyebut masalah ini dalam beberapa ayat. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, celakalah orang yang curang dalam menakar ataupun menimbang. Ini dalam bisnes. Iaitu orang yang apabila menerima takaran, timbangan itu daripada orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Tindakan mereka itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari, di hari besar, iaitu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Tuhan seluruh alam. Ini sikap-sikap manusia. Hak diri dirasakan nak dipenuhi, tapi bila melibatkan hak orang lain,
tidak diberikan padanya pada yang sepatutnya. Allahu Akbar. Cuba kita perhatikan. Sepatutnya apa yang agama kita, apa yang Islam ajarkan kepada kita, contohnya tuan-tuan, saya ambil contoh mudah. Kadang-kadang ada saya terima soalan-soalan sebagaimana soalan-soalan ada sahabat-sahabat kita tanya, "Ustaz, macam mana kita nak nasihatkan manusia? Macam mana kita nak nasihatkan kawan kita untuk buat kebaikan? Macam mana nak nasihatkan anak kita? Macam mana nak nasihatkan kawan pejabat kita, Ustaz?" Ini persoalan-persoalan yang biasa. Tapi bila kita baca, kita teliti, para ulama menjawab, perkataan apa yang kita suka, keadaan apa yang kita suka, waktu apa yang kita suka untuk dinasihati, maka inilah, gunakan ini kepada mereka juga. Kalau kita rasa kita suka dinasihati secara sendirian, tidak didengar orang lain, maka itu yang kita buat untuk orang lain. Kalau kita suka bahawa bahasa yang kita gunakan kepada orang lain, bahasa yang baik, bahasa yang hikmah, bahasa yang lunak, maka bahasa ini juga kita nak gunakan pada kawan kita. Kalau kita suka keadaan dalam keadaan sekian, dinasihati dalam keadaan sekian, tidak memberikan tekanan emosi dan sekian, ini juga yang perlu kita lakukan pada orang lain. Bukankah begitu keseimbangan yang agama ajarkan kepada kita? Kita nak orang layan kita baik, maka begitu juga kita perlu layan orang baik. Tapi kita dah bahaskan dulu tuan-tuan, seandainya kita dah buat kebaikan pada orang lain, tapi orang masih lagi buat keburukan kepada kita, Syekh Muhammad Ghazali mengajarkan kepada kita, jangan balas kebodohan dengan kebodohan, sebab kebaikan yang kita lakukan telah mendapat rahmat ataupun telah mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya seorang Muslim. Jadi ini tajuk yang kedua ni, hebat orang Muslim ni nak singkirkan keegoan dalam diri kita. Egoisme yang mengikis keimanan ini akan merosakkan persepsi manusia terhadap kebenaran dan sekaligus merosakkan amal kebaikan yang dilakukannya. Seseorang yang dikuasai ego akan melakukan apa-apa saja untuk memenuhi hasrat pribadinya tanpa mempedulikan keinginan atau kepentingan orang lain. Allah. Jika dibiarkan, penyakit ini akan terus tumbuh dan membarah, kemudian menyebarkan kerosakan dalam pelbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial. Betul? Kita akan menyebabkan kita dipandang hina oleh orang lain. Kita tidak disukai oleh kawan-kawan kita. Kita merasakan, lantaklah, biarlah orang tak suka, janji aku dapat apa yang aku ada. Kan? Tetapi akhirnya wujud tak keharmonian? Tidak ada wujud keharmonian dalam sesuatu komuniti, masyarakat dan sebagainya. Jadi, apa akan jadi? Syekh Muhammad Ghazali bawakan kepada kita satu lagi tajuk kecil. Apabila pemimpin mementingkan diri. Apa jadi? Bila pemimpin sendiri, sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan yang mendengar, yang mungkin kita memimpin, kita pimpin ahli keluarga kita pimpin masyarakat, mungkin yang mendengar ni JKKK, ketua kampung, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua jabatan dan sebagainya. Apa jadi bila pemimpin pentingkan diri sendiri? Quran menyebutkan bentuk lain egoisme, iaitu kisah seseorang yang menerima keputusan hukum sekiranya menguntungkan dan menolaknya apabila merugikan dirinya tanpa melihat sisi keadilan dan atau maslahat umum. Allah Akbar. Lihat. Quran ajarkan dalam surah An-Nur ayat 48 hingga 50. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebahagian mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya. Adakah ketidakhadiran mereka kerana dalam hati mereka ada penyakit atau kerana mereka ragu-ragu? Bila kebenaran di pihak mereka, mereka nak mempertahankannya. Bila kebenaran tidak berada di pihak mereka, mereka seolah-olah melarikan diri. Adakah ini yang dikatakan pemimpin? Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang berada di kawasan Lembah Kelang, di kawasan Bangi sekarang ini, di Bangi, di Kajang, di kawasan Kubak Center ini, azan Isyak sedang berkumandang. InsyaAllah saya nak ambil sedikit saja masa lagi. InsyaAllah kita nak habiskan sedikit. Dan mungkin ayah-ayah yang nak ke surau masjid, silakan. Ibu-ibu boleh kempen kepada anak-anak ataupun kepada suami-suami untuk ke surau masjid. Yang tidak ada apa-apa, boleh kita saling berkongsi sedikit saja tuan-tuan. Kita ambil masa sedikit untuk kita habiskan ini bersama. Baik. Perilaku hina seperti ini mempunyai akibat sangat buruk bagi komuniti Islam. Orang yang tidak mahu bergerak kecuali apabila didorong keuntungan pribadi atau tidak mempedulikan kemaslahatan umum, pribadi ini akan merosakkan negara dan masyarakat. Sebab apa? Sebab hanya pentingkan dirinya saja, tak melihat kepada maslahat umum. Sesungguhnya, suatu negara akan rosak sedikit demi sedikit hingga menemui kehancurannya jika para pemimpin sibuk menguruskan keperluan pribadi dan keluarga semata-mata. Bukan setakat pribadi, apa yang menguntungkan keluarga saja. Ini juga disebut sebagai satu kehinaan.
pentingkan diri sendiri. Jaga diri semata-mata, jaga keluarga. Maksudnya apa? Seandainya ada aspek-aspek yang menguntungkan diri dan menguntungkan keluarga, dia akan lebihkan. Seandainya sesuatu aspek yang merugikan, maka dia elakkan. Ini bahaya. Perhatiannya difokuskan pada usaha untuk memperkaya diri sendiri semata-mata, raih jawatan yang lebih tinggi, memperjuangkan kenaikan gaji dan bonus tanpa sedikit pun memperhatikan tugas dan kewajipan. Mereka tidak memperhatikan pelbagai hal lain kecuali yang dianggap boleh mereka miliki dan menguntungkannya mereka. Berkaitan dengan tugas dan kewajipan, mereka hanya mahu melakukannya dengan serius jika memperoleh keuntungan peribadi. Kerja tak nak buat. Tapi seandainya kerja yang menguntungkan, kerja yang boleh ada projek dan sebagainya, yang boleh menguntungkan diri mereka, itu memang mereka kejar. Ini antara ciri-ciri pemimpin yang perlu dimuhasabahkan. Yang perlu dimuhasabahkan. Sudah tentu ada satu komuniti yang baik dan maju tidak dapat berdiri jika tonggaknya ialah para pemimpin seperti ini. Masyarakat yang cerdas akan dinaungi dan dibangunkan oleh pribadi yang mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak masyarakat atas diri mereka. Jadi pemimpin, dua tips yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita: penuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala, penuhi hak masyarakat. Sebab dalam perhubungan kehidupan kita di dunia ni, kita ada dua tuntutan. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Sepatutnya kita yang baik hubungan dengan Allah menghasilkan baik dengan makhluk. Baik dengan makhluk ni apa maksudnya? Baik dengan diri sendiri, baik dengan ahli keluarga kita, baik dengan masyarakat kita, tidak menindas manusia yang lemah, tidak menipu manusia-manusia yang dalam keadaan lemah dan sebagainya. Ini hak sesama manusia. Kalau manusia itu hanya baik semata-mata dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah, mungkin ada sesuatu. Kemungkinan ada sesuatu yang membelenggu dirinya yang menyebabkan hanya dia baik saja dengan manusia atas sebab kepentingan tertentu yang tidak mahu dia baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat yang cerdas akan dinaungi dan dibangunkan oleh pribadi yang mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak masyarakat atas diri mereka. Ketika kedua-dua hak ini dipenuhi, bila hak manusia dipenuhi, hak Allah Taala dipenuhi, hasil yang cemerlang akan dicapai. Allahu Akbar. Macam mana nak jadi pemimpin yang hebat? Berikan hak yang terbaik kepada Allah, berikan hak yang terbaik kepada manusia. Tips yang mudah. Dan pastinya teknikalnya dan sebagainya boleh diuraikan panjang. Tapi maksudnya apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita berikan hak yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menzalimi orang lain. Berikan hak pada tempatnya, berikan yang terbaik kepada tempatnya. Jaga waktu-waktunya, tunaikan kewajipan sepatutnya. Ni, berikan hak pada Allah SWT. Jangan juga berikan hak pada manusia. Hak-hak asasi setiap mereka akan dipenuhi tanpa perdebatan ataupun keterpaksaan. Akhirnya, keharmonian akan dapat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Dan agama meliputi hak dan kewajipan. Ini akhir sekali ni. Agama itu meliputi hak dan kewajipan. Kerosakan lain yang dilakukan oleh orang yang dikuasai ego dalam dirinya adalah kerosakan agama dan kehidupan beragama. Bila pentingkan diri sendiri, ini merosakkan agama. Orang akan pandang, apalah orang Islam buat macam ni. Sikap orang Islam sebegini. Akan merosakkan agama. Dengan pemikiran yang dangkal, sempit, mereka akan mengubah teks-teks agama, seolah-olah menunggang agama, menyeleweng maksud-maksud agar sesuai atau penyokong kezaliman mereka. Mereka menganggap pahala kebaikan dan kebahagiaan dapat diraih tanpa melakukan amal soleh kepada sesama manusia. Sebab dia rasakan penting diri sendiri saja ni. Jadi tak perlu tengok orang lain. Kita nak buat untuk diri kita je ni. Kita bersedekah untuk naikkan nama kita. Kita hanya dalam lingkungan pentingkan diri sendiri. Mereka menganggap pahala bagaikan tanaman yang dapat terus dituai tanpa ditanam. Mereka juga berkeyakinan azab dan seksa baik di dunia maupun akhirat hanya akan menimpa orang lain dan tak akan pernah menyentuh mereka. Allah Akbar. Jangan tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Miskin bukan bererti hina, kaya bukan bererti mulia. Tetapi ini semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana kita menggunakan nikmat, menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita ni, di samping untuk kita berinteraksi dengan manusia-manusia lain. Ya, orang seperti inilah yang terkongkong dalam diri dan nafsu sendiri. Mereka dibelenggu keinginan, hasrat, ego sendiri. Ini kerana tunduk kepada syahwat hawa nafsu. Akibatnya mereka mentafsir, menyeleweng teks-teks keagamaan mengikut selera mereka. Pelbagai hujah dan dalil agama dipelajari dan diterapkan sesuai dengan kepentingan dan nafsu pribadi mereka.
Saya pernah ditanya, kata Syekh Muhammad Ghazali, saya pernah ditanya oleh salah seorang antara mereka, bukankah kita umat Muslim pasti memperoleh syurga sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa ucapkan la ilaha illallah nescaya dia masuk syurga? Saya memandang lama orang itu, membayangkan jarak yang ada antara perbuatan dan harapannya. Perbuatan dan harapannya. Perbuatannya seolah-olah, ini yang dikatakan ni, perbuatannya macam ahli neraka, tapi harapannya nak masuk syurga. Bukankah ada, orang Jawa kata kontradik sikit, bukankah ada seolah-olah kontra di situ? Perbuatan ahli neraka tapi harapan nak masuk syurga. Macam mana ni? Ini yang perlu dimuhasabahkan bersama. Saya lihat ada jarak cukup jauh antara keduanya. Pada saya, dia hanya menghafal teks-teks agama saja, yang dianggap akan menyokong keengganan dan kemalasannya beramal. Dia bagaikan pengemis yang tidak ada satu pun ayat Quran dalam fikirannya, kecuali ayat, barang siapa buat kebaikan maka akan mendapat 10 kali ganda amalnya. Ayat itulah satu-satunya firman Tuhan yang dihafal. Dia membaca dan terus mengulanginya agar orang lain membuka dan menghulur tangan untuk memberi kepadanya. Baik, terima kasih Puan Orizita Rifin. Tak ada masalah. Kalau ada urusan-urusan lain silakan. Terima kasih yang bersama. Baik, kita pun nak habis ni. Sikit lagi tuan-tuan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kalau ada persoalan ataupun kesilapan-kesilapan, mungkin salah faham dan sebagainya, yang boleh diutarakan di komen, silakan, tidak ada masalah. Baik. Ayat itulah satu-satunya firman Tuhan yang dia hafal. Dia membacanya dan terus mengulanginya agar orang lain membuka dan menghulur tangan untuk memberi kepadanya. Saya katakan kepada orang itu, tidakkah anda tahu sunnah Nabi yang lain selain hadis yang anda sebutkan sebentar tadi? Ada banyak hadis Nabi SAW selain yang anda hujahkan itu. Adakah anda tahu hadis yang berbunyi tak akan masuk syurga orang yang gemar memecah belah? Tak akan masuk syurga orang yang putus tali silaturahim? Tak akan masuk syurga orang yang hatinya ada sebiji zarah keangkuhan? Bukan daripada golongan kami orang yang tipu. Bukan daripada golongan kami orang yang pukul-pukul pipi koyak pakaian, seruan jahiliah, dan banyak lagi. Bukan daripada golongan kami orang yang merosakkan kehormatan. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Antara hadis-hadis Nabi SAW. Adakah anda melupakan semua hadis itu kerana semuanya menunjukkan kewajipan yang mesti anda penuhi? Adakah kita lupa semua tu? Sebab kita melanggar semuanya. Adakah kita lupa tu? Kita hanya mengambil ayat yang menepati dengan cita rasa kita semata-mata. Adakah begitu? Adakah anda menghafal hadis yang berbicara tentang apa yang anda anggap sebagai hak anda, iaitu syurga? Sungguh anda inginkan syurga tapi tak mahu membayar harganya. Lihat ni. Ya, kita nak syurga tapi kita tak nak bayarnya. Allahu Akbar. Kita nak syurga tapi tak nak bayar. Apa maksudnya? Kita nak masuk syurga tapi tak nak langsung melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Kita hanya mengambil apa yang kita suka semata-mata dan kita tunggang yang lainnya untuk mendapatkan habuan dunia kita. Kelompok orang seperti ini kurang peka dan tidak mahu menyedari kekeliruannya. Jika dipaksa mengakui kekurangannya, dia berdalih dia yakin bahawa dirinya pasti boleh menghapuskan semua kesalahannya hanya dengan sekali permohonan maaf atau mengerjakan sedikit kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa orang berakal ketika memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Orang yang berhijrah dalam surah Ali Imran, orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sementara itu, kata Syekh kepada kita, orang yang dungu menyangka bahawa dosa-dosa mereka akan terhapus begitu saja tanpa perlu dibersihkan dengan pohon ampun, menyucikan diri, melakukan amal baik yang bermanfaat bagi orang lain. Dan daripada pembacaan dan penelitian panjang, kata Syekh Muhammad Ghazali, saya mendapati ada beberapa sunnah atau asar yang mengaitkan antara pengampunan umum dengan perbuatan yang kadang-kadang nampak kecil dan mudah dikerjakan, seperti luputnya dosa bersama tisisan air wudu. Jangan biarkan pemahaman kita menilai ibadah ini hanya dari sisi lahiriah. Yakinlah pahala yang besar tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan seperti wudu, kecuali apabila orang yang mengerjakannya memiliki kemantapan iman, kedalaman ikhlas dan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Akhirnya tuan-tuan dan puan, agama meliputi hak dan kewajipan. Ada hak yang perlu dituntut, ada kewajipan yang perlu kita lakukan. Begitu juga kehidupan dunia. Setiap transaksi yang dapat membawa keuntungan kedua-dua belah pihak juga mengandungi hak dan kewajipan. Jadi tunaikanlah kewajipan kita. Pikul bebannya. Jangan cuba lari berdalih daripadanya. Jika kita sudah menunaikan kewajipan, tunggulah atau tuntutlah hak kita sepenuhnya. Apabila seseorang terus berteriak, tambahannya mana? Tanpa pernah berasa cukup, dan itu memang bukan haknya,
maka itulah sebuah malapetaka. Kalau minta tuntutan tapi bukan hak kita, hati-hati. Itu satu kecelakaan. Kalau kita minta tambahan sedangkan itu bukan hak kita, maka nantikan. Itu salah satu sebuah malapetaka. Agama mengecam keras perilaku seperti ini. Dunia pun tidak merestuinya. Allahu Akbar. Jadi apa hebatnya manusia yang beriman? Hebatnya manusia beriman saling melihat manusia lain yang susah untuk dibantu, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Saya rumuskan pertemuan kita pada malam ini berkisar tentang bahagiakan orang lain, kita pasti bahagia. Kecintaan kepada diri sendiri tak bermaksud kita abaikan hak-hak orang lain. Bila kita cintakan diri kita, tapi tak bermaksud kita lupakan hak orang lain. Tabiat ataupun sikap itu hanya dianggap buruk jika dalam perbuatan itu merugikan orang lain dan merosakkan alam sekitaran. Yang kedua, berhati-hati ketika tabiat cintakan diri sendiri dan perasaan keakuan itu tumbuh semakin besar dan dominan. Bila kita cintakan diri sendiri, cintakan diri sendiri, tapi jangan sampai dominan. Akhirnya kita jadi hanya pentingkan diri sendiri semata-mata. Apabila ia bertambah kuat sehingga melampaui batas, pemiliknya tak akan pernah melihat dan memikirkan keadaan orang lain. Dia akan meninggikan diri dan akan merendahkan orang lain. Ketiga, last but not least, egoism dan pentingkan diri sendiri akan menjadi kejahatan moral. Ini tak perlu dihurai panjang. Dan terakhir, yang keempat, kekacauan sosial yang kita alami sebenarnya bersumber daripada tabiat hilangnya kebiasaan tolong-menolong dan kepedulian terhadap masalah masyarakat. Mereka menganggap pahala kebaikan dan kebahagiaan dapat diraih tanpa buat amal soleh, sebab merasakan bahawa boleh dijual beli sahaja benda-benda tersebut. Pentingkan diri sendiri. Semuanya menandakan lemahnya iman dan semakin kuatnya kemunafikan dalam diri kita. Ini yang kita tidak mahu. Bila kita manusia yang beriman, akhirnya seolah-olah kita hanya mengambil perkara-perkara yang menepati diri kita saja dan perkara-perkara yang kita tidak mahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali, kita nak masuk syurga tapi tak nak membayarnya. Hati-hati. Golongan-golongan sebegini yang perlu dimuhasabahkan. Seandainya ada perkara-perkara ataupun ada sifat-sifat yang saya sebutkan sebegini dalam diri kita, maka masih tidak terlambat untuk kita singkirkan. Masih tidak terlambat untuk kita bermohon, untuk kita mohon maaf. Masih tidak terlambat untuk kita saling memperbaiki diri. Jangan pernah rasa terlambat. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jom sama-sama kita perbaiki. Kita ada kelemahan-kelemahan kita yang boleh kita tutup, yang boleh kita tampung, yang boleh kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana nyawa masih lagi di kandung badan, selagi itulah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menghadiri, yang bersama daripada awal sehingga akhirnya. InsyaAllah panjang umur, ada kesempatan minggu hadapan kita lihat tajuk yang seterusnya, kejernihan zahir dan batin. InsyaAllah kita lihat kejernihan zahir dan batin. Sampai sini saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.